Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, sesungguhnya kami melahirkan rasa kesyukuran di atas kurniaan-Mu yang tidak ternilai. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang sentiasa bersyukur di atas nikmat yang melimpah ruah kepada kami. Kami juga amat bersyukur kerana dapat berada dalam satu majlis ilmu yang sangat bermanfaat ini, iaitu SNAPED Chuping Valley Accelerator Educational Program 2022. Ya Fattah, Ya Alim, sesungguhnya Engkau Maha mengetahui bahawa kami di sini ingin menimba ilmu-Mu yang sangat luas bagi mengembangkan potensi kami sebagai hamba-Mu yang Engkau redai. Justru berkati, rahmati dan mudahkanlah urusan program kami ini, Ya Allah. Kurniakanlah kepada kami segala ilmu yang bermanfaat. Sinarilah hati-hati kami dengan cahaya dan hidayah-Mu. Semoga dengannya kami mudah menerima dan menghayati serta mengamalkannya. Ya Dzal Jalali wal Ikram, kurniakanlah kepada kami kesihatan anggota, kecergasan minda, ketenangan jiwa, kekuatan semangat. Semoga dengannya kami mampu mendepani cabaran, berdaya saing dan mampu mengangkat martabat diri, keluarga, organisasi, masyarakat dan negara kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pembentang seterusnya ialah Cikgu Harisun binti Othman dari SK Longboh dengan tajuknya Viral Book Cafe Perpustakaan Mini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Saya Cikgu Harisun binti Othman dari Sekolah Kebangsaan Longboh ingin berkongsi amalan terbaik yang dilakukan di sekolah saya, iaitu Viral Book Cafe. Baiklah, Viral Book Cafe ini adalah sebuah tempat di dalam kawasan sekolah, satu sudut yang berkonsepkan singgah dan baca. Tempat ini menyediakan bahan bacaan yang ringan dan mudah untuk murid-murid sekolah saya lah, kerana sekolah saya adalah sekolah rendah, jadi bahan bacaan yang disediakan adalah mudah untuk digunakan oleh murid-murid ini. Kemudian tempat ini juga boleh diakses secara mudah, tidak memerlukan peraturan yang ketat, murid boleh singgah bila-bila masa. Okey, dan ia bertujuan untuk menggalakkan murid singgah dan baca. Next. Baiklah, berkaitan idea untuk menghasilkan inovasi ini ialah kerana berasaskan kepada masalah murid tidak dapat meluangkan masa di perpustakaan pada waktu rehat kerana kekangan masa. Kekangan masa waktu rehat iaitu hanya 20 minit dan murid tidak mempunyai masa yang mencukupi untuk masuk ke perpustakaan. Kemudian program nilam juga kurang mendapat sambutan seperti sebelum PKP. Dan ketiga, membantu memperkasakan kosakata murid yang perlu mereka gunakan semasa dalam PDP. Selain itu, ia juga dapat memupuk sikap bertanggungjawab dan berdisiplin dalam diri murid, iaitu dari segi penjagaan bahan bacaan, di mana mereka perlu mengambil, menghantar semula dan tidak meletakkan bahan bacaan itu di merata-rata tempat. Next. Baiklah, kumpulan sasaran. Kumpulan sasaran untuk menggunakan Viral Book Cafe ini ialah pertama murid dan kedua guru. Murid ini ada terdiri daripada murid tahun 1 sehingga ke murid tahun 6. Di mana saya katakan tadi bahawa ia boleh diakses pada bila-bila masa, iaitu sama ada waktu rehat, petang ataupun hari cuti, kerana ia berada di tempat yang terbuka.
Untuk guru pula, mereka boleh menggunakan bila-bila masa mengikut kesesuaian kelas. Sama ada mereka hendak membawa kelas ke tempat tersebut ataupun untuk kegunaan sendiri. Next. Objektif. Pertama, objektif saya adalah untuk agar murid dapat mengisi masa lapang dengan aktiviti yang berfaedah. Jadi murid akan menggunakan masa yang terluang untuk melakukan perkara-perkara yang baik. Tidak perlulah hanya berbual kosong, berlari-lari. Sekurang-kurangnya murid dapat mengambil bahan bacaan, duduk dan membaca ataupun bercerita bersama rakan. Yang kedua, sebagai satu usaha untuk menarik minat murid membaca. Kerana murid bila mereka nampak satu bahan yang boleh mereka baca, sekurang-kurangnya membantu mereka untuk membaca. Ketiga, melahirkan murid yang berdisiplin dan bertanggungjawab, iaitu dari segi penggunaan bahan, penyimpanan bahan, di mana mereka ambil buku, baca, simpan semula dengan cantik, letakkan dalam tempat yang disediakan, supaya mereka sentiasa menjaga untuk mereka mengetahui tanggungjawab mengenai walaupun bukan hak mereka, tetapi mereka perlu menjaga bahan yang disediakan. Keempat, mendidik murid untuk mengamalkan nilai murni dalam kehidupan. Jujur, bertanggungjawab, nilai murni yang diterapkan. Next. Kronologi ke arah penghasilannya Viral Book Cafe. Pertama, cetusan idea, di mana dicetuskan oleh saya sendiri sebagai seorang guru perpustakaan, kerana saya melihat masalah kepada murid untuk masuk ke perpustakaan. Jadi saya memberikan idea ini kepada guru besar dan melalui perbincangan bersama guru besar. Dan alhamdulillah beliau juga bersetuju dengan idea tersebut dan terus membuat persediaan bahan dan tempat. Beliau mencadangkan agar tempat itu adalah di bahagian sudut di bawah tangga, di mana murid-murid boleh sentiasa berada di situ, dan bahan yang diletakkan di situ juga akan terjamin keselamatan, tidak akan rosak, kerana di situ ada laluan guru dan murid tidak boleh membuat sesuka hati di tempat itu. Kemudian dari segi penyebaran maklumat pula, saya mewar-warkan di dalam perhimpunan dan juga di dalam kumpulan WhatsApp kelas, mewawarkan kepada ibu bapa sama ada mereka boleh, kalau anak-anak hendak datang ke sekolah untuk membaca, mereka boleh memberi keizinan kerana di situ disediakan bahannya. Dan sokongan murid, alhamdulillah murid memberikan sokongan untuk membaca di tempat tersebut, dan mereka juga menunjukkan sikap yang baik semasa membaca, tidak berebut, menyimpan buku di tempat yang disediakan, dan tanggungjawab pengawas menjaga kawasan tersebut juga cukup menyenangkan hati saya lah sebagai seorang guru perpustakaan. Dan maklum balas dari pihak yang terlibat, berdasarkan kepada apa yang saya tanya kepada murid, sama ada mereka seronok ataupun tidak dengan tempat yang disediakan, murid memberikan sesuatu yang baik, impak daripada itu. Mereka kata mereka boleh membaca buku bila-bila masa, tidak perlu melalui satu SOP, buang kasut, kena jaga, kena pakai mask, sebabnya kawasan itu terbuka. Jadi murid tidak tertumpu berada di dalam sudut tersebut, tetapi mereka boleh ambil buku, beredar ke bahagian belakang dewan, kawasan yang luas dengan pengudaraan yang baik. Jadi murid bebas, mereka tidak terikat. Next. Proses cara. Pertama mengenai dengan penyediaan tempat, dan kedua pelaksanaan. Dari segi penyediaan tempat, pembelian barang hiasan seperti rumput kapet, kaki mesin jahit lama dan papan kayu pelet diuruskan oleh guru besar saya sendiri, kerana beliau memang banyak membantu untuk menyediakan tempat tersebut. Pembersihan tempat secara menyeluruh oleh pihak kebersihan, pekerja-pekerja kebersihan, membantu mencuci, kemudian mengecat kawasan tersebut, menyediakan alatan, menyusun dan membawa turun bahan bacaan dari perpustakaan bersesuaian dengan murid. Itu tugas saya sebagai guru perpustakaan bersama rakan-rakan dan pengawas perpustakaan,
memilih bahan bacaan yang sesuai, yang mudah. Yang buku yang diturunkan adalah bukan buku yang tebal-tebal, tetapi yang nipis dan mudah dibaca oleh murid kerana mereka hanya ada masa yang singkat untuk membaca. Seterusnya, pelaksanaan, menyediakan buku log penggunaan. Buku log yang murid menulis nama, tarikh dan tujuan mereka membaca ataupun mencari rujukan untuk cerita-cerita pendek. Mereka menulis apa yang mereka lakukan di kawasan tersebut untuk sebagai satu rekod kepada saya mengenai pelanggan yang datang ke kawasan tersebut. Kemudian pengawas perpustakaan yang bertugas mengikut jadual yang ditetapkan. Saya membuat giliran untuk pengawas perpustakaan berada di kawasan tersebut supaya mereka dapat mengawasi rakan-rakan yang lain. Ketiga, buku yang telah dibaca akan dihimpun ke dalam bakul dan pengawas akan menyusun semula ke tempat asal. Selepas murid membaca, disediakan satu bakul di kawasan luar dan murid membaca dan meletakkan ke dalam bakul. Kemudian pengawas sendiri yang akan ambil dan menyusun di tempat yang disediakan supaya tidak berlakunya susunan yang tidak sekata. Jadi bila pengawas yang menyusun, mereka tahu di mana buku tinggi, buku nipis, buku kulit keras, buku kulit yang kurang, yang nipis lah untuk diletakkan dan disusun dengan sebaik mungkin. Next. Baik, impak ataupun data. Saya tunjukkan di situ adalah sudut Viral Book Cafe di bahagian bawah tangga di satu sudut. Kemudian ada gambar buku log dan gambar jadual waktu penggunaan, jadual waktu tugasan pengawas. Next. Dan di sini adalah kos yang digunakan untuk menghasilkan sudut tersebut. Pertama, pembelian rumput kapet sebanyak RM150, harga untuk 2 keping. Kayu pelet 2 keping juga RM120. Shelet RM40. Kaki mesin jahit RM90. Kayu kambing RM24. Kerusi kopi RM135. Jadi kos keseluruhan adalah sebanyak RM559. Next. Baik, info tambahan, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada terutama yang pertama sekali adalah penaung sekolah saya lah, iaitu Guru Besar Sekolah Kebangsaan Lomboh, Cikgu Akmal binti Mak Rata, kerana beliau telah menyokong idea yang saya cetuskan, menyokong, membantu, realisasikan apa yang saya fikirkan selama bertahun-tahun, bahawa di mana yang saya sesuainya untuk saya letakkan buku-buku supaya murid sentiasa berada bersama buku. Dan alhamdulillah pada tahun ini kami dapat mewujudkan tempat seperti yang dirancang. Kemudian pekerja kebersihan terutamanya untuk membantu sentiasa memastikan kawasan itu bersih daripada awal pembukaan sehinggalah ke setiap masa, memastikan kawasan itu tidak ada sampah ataupun benda-benda yang tidak diingini. Kemudian rakan-rakan guru yang membantu semasa melaksanakan dan sentiasa mengekalkan kerana sentiasa menegur jika adanya kejadian yang tidak elok oleh murid-murid di kawasan tersebut. Dan terakhir, pelanggan saya lah, murid-murid yang sentiasa menggunakan kawasan tersebut, mengambil buku, menghantar buku, menjaga buku. Terima kasih diucapkan kepada semua. Sekian sahaja untuk pembentangan saya pada kali ini. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.